Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Nur Hasbi binti Muhammad Hamdan, pelajar PDPP daripada Pendidikan Islam 1, ingin membentangkan tajuk teori dan peringkat perkembangan individu kognitif Vygotsky. Okey, yang pertama mari kita berkenalan dengan Vygotsky. Vygotsky namanya ialah Lev Simonovich Vygotsky. Lahir pada tahun 1896 dan meninggal dunia pada tahun 1934. Beliau ialah ahli psikologi daripada Rusia yang mendalami bidang perubatan, kemudian beralih kepada pengajian undang-undang dan bidang kesusteraan. Kajian yang terkenal daripada Vygotsky ialah The Psychology of Arts. Okey, kemudian kita tengok apa yang Vygotsky tekankan. Vygotsky menekankan tentang perkembangan kognitif individu yang berlaku dalam persekitaran sosial budaya. Ia memberi alternatif kepada idea Piaget. Dalam sosial dan budaya memainkan peranan penting dalam perkembangan kognitif anak-anak. Teori kognitif Vygotsky juga membincangkan tentang kepercayaan bahawa perkembangan kognitif dipengaruhi oleh faktor persekitaran sosial dan budaya. Perkembangan kognitif berlaku melalui interaksi sosial ibu bapa, guru, rakan, orang dewasa lain, sekolah dan sebagainya. Menurut Vygotsky, bayi yang lahir dengan beberapa fungsi asas mental, elementary mental function, iaitu perhatian, sensasi, persepsi dan memori. Faktor utama dalam perkembangan kanak-kanak ialah yang pertama, interaksi sosial. Teori Vygotsky berfokus kepada bagaimana perkembangan kognitif anak dapat dibantu melalui interaksi sosial. Menurut Vygotsky, kognitif anak-anak terjadi tidak hanya melalui tindakan terhadap objek, melainkan juga oleh interaksi dengan orang yang lebih tua dan teman sebayanya. Selain itu, tentang kemahiran berbahasa, Vygotsky percaya bahawa bahasa dan pemikiran pada mulanya berkembang. Dia mengatakan bahawa semua fungsi pemikiran mempunyai asal-usul sosial. Kanak-kanak harus menggunakan bahasa untuk berkomunikasi dengan orang lain sebelum mereka mampu untuk fokus ke dalam pemikirannya sendiri. Okey, seterusnya kognitif individu. Pada kognitif individu ini terdapat dua peringkat. Yang pertama ialah peringkat sosial. Menurut Vygotsky, konteks sosial mempunyai cara belajar seseorang tentang konteks sosial mempengaruhi cara belajar seseorang tentang sikap dan kepercayaan. Konteks sosial menghasilkan proses kognitif yang juga merupakan bahagian dari proses perkembangan. Pada peringkat individu yang lain, Vygotsky percaya bahawa kanak-kanak menyusun pengetahuan mereka sendiri secara aktif untuk menghasilkan pelbagai pengetahuan. Vygotsky berpendapat bahawa sosial budaya disampaikan melalui tiga cara, iaitu yang pertama, belajar daripada peniruan, mengingati dan membuat pemahaman sendiri, serta belajar melalui kolaborasi kumpulan. Teori konstruktivisme kognitif. Ia berbeza dengan Piaget yang menyokong kepada konstruktivisme yang bersifat kolektif. Walau bagaimanapun, Vygotsky turut bersetuju dengan teori Piaget bahawa perkembangan kognitif berlaku secara bertahap dan dicirikan dengan gaya berfikir yang berbeza-beza. Namun begitu, beliau tidak bersetuju dengan pandangan Piaget bahawa anak menjelajahi dunianya bersendirian dan membentuk gambaran realiti sendirian. Kerana menurut Vygotsky, suatu pengetahuan tidak hanya didapati oleh anak itu sendiri, melainkan mendapat bantuan dari lingkungannya juga. Okey, kemudian teori Vygotsky juga terdapat teori yang mengkaitkan tentang zon perkembangan proksimal ataupun zone of proximal development, ZPD. Okey, apa itu zon perkembangan proksimal?
Zon perkembangan proksimal adalah istilah Vygotsky untuk rangkaian tugas yang terlalu sulit untuk dikuasai anak seorang diri, tetapi dapat dipelajari dengan bantuan dan bimbingan orang dewasa atau anak-anak yang terlatih. Menurut teori Vygotsky, zona perkembangan proksimal merupakan celah antara actual development dan potential development, di mana antara apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu tanpa bantuan orang dewasa dan apakah seorang anak dapat melakukan sesuatu dengan arahan orang dewasa atau kerjasama dengan teman sebayanya. Batas bawah dari ZPD adalah tingkat keahlian yang dimiliki anak yang bekerja secara kendiri. Batas atas adalah tingkat tanggungjawab tambahan yang dapat diterima oleh anak dengan bantuan seorang instruktor. Maksud daripada ZPD adalah menitik beratkan ZPD pada interaksi sosial akan dapat memudahkan perkembangan anak. Kemudian dalam teori Vygotsky terdapat konsep scaffolding berkait rapat dengan scaffolding ini berkait rapat dengan ZPD. Ia mengubah suai tahap sokongan yang diberikan. Perbualan dan interaksi adalah alat penting semasa proses scaffolding ini. Selain berkomunikasi dengan orang lain, berkomunikasi dengan diri sendiri juga ada dalam konsep ini. Pembelajaran sosial adalah menyediakan sokongan kepada seorang kanak-kanak di tahap awal pembelajaran dan kemudiannya menghilangkan sokongan tersebut dan meminta anak memikul tanggungjawab yang makin besar apabila mereka bersedia. Ini adalah daripada konsep scaffolding. Penerapan teori Vygotsky dalam pengajaran. Teori Vygotsky mempunyai dua implikasi utama, iaitu yang pertama ialah keinginan untuk menyusun pembelajaran kerjasama antara kumpulan murid yang mempunyai kemampuan dan kefahaman yang berbeza-beza. Yang kedua ialah pendekatan Vygotsky dapat menjadikan pengajaran yang menekankan perancangan di mana murid mengambil tanggungjawab untuk pembelajaran mereka sendiri. Misalnya dalam pengajaran, guru memimpin murid untuk mengajukan pertanyaan tentang bahan pelajaran. Guru menyerahkan perbincangan kepada murid untuk menyelesaikan perbincangan tersebut. Okey, selain itu terdapat implikasi lain. Pembelajaran dijalankan secara kooperatif supaya murid-murid dapat berinteraksi antara satu sama lain. Contoh dalam mata pelajaran sains, murid akan diminta membuat satu uji kaji mengenai tumbuhan dan kumpulan. Mereka akan berbincang dan mengeluarkan pendapat masing-masing dengan menggunakan pengetahuan sedia ada untuk mencapai satu keputusan. Okey, selain itu, konsep bantu sepenuhnya dan cuba sendiri dalam pembelajaran merupakan satu interaksi pengalaman yang berkesan. Contohnya, ada sekumpulan murid dalam uji kaji sains seperti di atas memerlukan bantuan guru dan memberi idea dan menggerakkan mereka dalam aktiviti tersebut sehingga mencapai satu keputusan. Okey, itu saja daripada saya pada kali ini. Sekian, terima kasih.